Halo Cip Mulia. Cip Mulia pun ada join kita. Okay, terima kasih Cip join. Ante na lantang lagi Cip. Nada ngawak Cip. Ini ngacau Alright. nih, Cok. Aku take cover. Okay Cip. Terima kasih ya, terima kasih ya. Oke. Okey, jadi para pelajar semua ada nampak skrin saya kan? Skrin sekarang ni menunjukkan bahawa berkaitan dengan surat jemputan lah. Okey, jemputan kepada semua pelajar semesta yang berkaitan. Okay. Jika ada juga pelajar yang lain, contohnya dia SEM 4, tapi SEM ni dia ada ambil subjek SEM 5 pun dia akan masuk kan. Ya? Saya ada terima lah beberapa orang pelajar yang akan masuk juga selain daripada semester akhir. Okay. Dan jemputan menghadiri taliman, jadi ini secara ofisial para pelajar telah diminta untuk join dan wajiblah untuk para pelajar. Tujuannya tadi adalah, okay, ini agenda kita, kata-kata aluan pengurusi untuk makluman pengurusi masih kurang sihat, jadi tak join kita. 3.2 penerangan tata cara pendaftaran pelajar ke asrama. Ketiga, sesi soal jawab sekiranya ada apa-apa persoalan, dan keempat adalah penangguhan taklimat. Objektif utama taklimat kita pada hari ini adalah berkaitan dengan SOP pendaftaran asrama pada hari Isnin nanti. Sebab kebelakangan ni ramai pelajar bertanya bila masuk, bolehkah masuk awal, bolehkah masuk lewat, dan apakah jenis ujian calitan yang dibuat. Oleh demikian, Jawatankuasa telah membuat keputusan untuk kita membuat penerangan tata cara pengurusan asrama dan warden, pendaftaran pelajar ke asrama semasa pandemik COVID-19 pada 18 Oktober 2021. Right? Okey, para pelajar semua, tujuan dia adalah tujuan prosedur ini adalah bagi memastikanlah perancangan kita berjalan dengan lancar. Lebih-lebih lagi apabila dalam keadaan pandemik, pengurusan asrama adalah amat berbeza berbanding sebelum ni disebabkan dengan situasi yang kritikal lah, berkaitan dengan penyakit berjangkit. Prosedur ini, skop dia adalah diguna pakai oleh jawatankuasa, pengurusan asrama dan warden dalam urusan keselamatan, kesihatan, penempatan dan kebajikan pelajar di asrama pada semester dalam tempoh kuarantin disebabkan pandemik COVID-19. Okey, saya nak dengar sedikit feedback daripada para pelajar. Apa khabar para pelajar semua? Sihat? Sihat, sir. Sihat, sir. Baik, syukur sihat. Dan saya ada terima juga makluman daripada para pelajar ada yang kurang sihat disebabkan ada close contact. Dan kita juga telah mengadakan soal selidik berkaitan dengan keberadaan para pelajar, berapa dos yang mereka dah terima dan juga vaksin, berapa dos dah lengkap ke belum, ada close contact, ada pelajar yang positif ataupun tidak. Semua maklumat tu kita ada terima dan didapati setakat inilah 304 orang responden, 31 pernah mengalami keadaan positif COVID-19. Tapi dah lama lah situasi itu, dah lama beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harap kesemua mereka dah kembali sembuh. Tambah-tambah lagi dengan kebanyakan pelajar dah mendapat lengkap 2 dos kan. Jadi syukurlah semua dah lengkap 2 dos. Jadi dibenarkan untuk masuk ke iCamp. Okey. Saya mula para pelajar, saya akan mula. Okey, 3.0 tata cara. Proses pelajar di asrama, pelajar berkeperluan menyiapkan tugasan praktikal. Jadi para pelajar menjalani praktikal dalam tempoh 3 bulan ni, para pelajar dibenarkan masuk. Bagi para pelajar tahun akhir, semester 2, 4, bagi 6 bagi DEE, dan manakala pelajar yang lain daripada program lain semester akhir. Ini saya skip sebab ini berkaitan dengan pengurusan. Saya terus pergi ke tata cara sebelum hari pendaftaran. Jika kurang jelas ataupun ada persoalan, terus tanya, tak ada masalah.
Okey. Dapat nampak jelas. Okay. Proses pendaftaran pelajar sebelum hari pendaftaran ini merupakan carta alia. Right. Benda ini saya akan edarkan kepada para pelajar. Sebelum saya edar tu saya akan terangkan dulu agar lebih mudah untuk para pelajar faham keperluan. Okey, yang pertama adalah kedua adalah pada sebelum hari pendaftaran apa yang perlu para pelajar sedia. Okay. Carta alia dan juga prosedur. Para pelajar pun boleh baca sebelah sinilah. Setiap step contohlah satu kan, mula. Dua, dinyatakan ke sinilah apa dia buat. Okay. Pelajar menerima surat makluman daripada institut. Okay. Saya yakin para pelajar telah terima surat tersebut. Ketiga, mematuhi setiap arahan SOP. Jadi para pelajar boleh rujuk ke sinilah nanti apabila kertas ini diedarkan. Okay. Ketiga, para pelajar membaca, memahami dan mematuhi setiap arahan pada surat beserta SOP yang telah ditetapkan oleh institut. Right. Lepas tu yang keempat, pelajar mengisi Microsoft Form. Saya yakin para pelajar dah mengisi Microsoft Form ini. Jika belum isi, minta isi lah. Okay, sebab Microsoft Form ini adalah amat penting untuk kita mengenal pasti keberadaan para pelajar. Jika para pelajar belum lengkap 2 dos, kita akan letak di bilik lain. Yang lengkap dosage, letak di tempat lain. Jika didapati positif di bilik lain dan sebagainya. Okay. Yang kelima adalah berkaitan dengan pelajar menjalani ujian swab test. Okay, 3 hari sebelum kamu mendaftar. Jika ikutkan kita nak membuat penerangan ni pada hari Jumaat. Tapi agak lewat, that's why tak nak kita terpaksa juga buat malam ni. Biarpun makluman last minute daripada semalam. Okay, jadi para pelajar semua adalah dimaklumkan bahawa kamu mesti menjalani swab test 3 hari sebelum masuk mendaftar. Antara jenis swab test yang diperlukan adalah sama ada RT-PCR ataupun RTK antigen. Okay. Manakala rapid test kit yang dijual di pasaran macam farmasi apa semua tu tidak dibenarkan. Okay. Kita faham berkaitan dengan kos untuk membeli dan juga membayar ujian tersebut, tapi kita terpaksa akur dengan arahan. Okay, di mana kita risau ada kes penafian. Contoh, jika ada positif, para pelajar test positif lepas tu tetapi menafikan negatif. Jadi itu benda yang kita risau. That's why apabila kita melaksanakan RTK antigen, para pelajar kena buat di klinik hospital yang berdekatan, maka benda tu tadi diiktiraf oleh doktor, maka result tu lebih yakin. Okay. Okey, lepas tu apabila para pelajar telah membuat swab test, keputusan jika negatif apa tindakan seterusnya, jika positif apa tindakan seterusnya. Okay, para pelajar boleh rujuk kat sinilah. Jika negatif, okey, saya terangkan yang negatif dulu. Jika negatif, memang secara automatik para pelajar boleh mendaftar. Jika result kamu masa swab test tu, kamu kena bawa. Okay. Negatif je result, okay, kamu simpan result tu, bawa masa masuk iCamp. Jika result ni hilang dan kamu gagal menunjukkan bahawa salinan ataupun original copy ni tadi, maka kamu masih juga tak dibenarkan masuk. Sehari tu saya pun negatif tidak dibenarkan masuk. Jadi that's why dokumen itu penting. Okay? Kita risau ada berlaku penyelewengan dari segi result kat situ. Kita bukan menjaga nyawa seorang dua, tapi ramai 110 orang pelajar yang akan mendaftar. Okay, ramai. Jadi kita nak pastikan kita patuh pada SOP. Untuk makluman pelajar juga, SOP yang kita bentangkan ini adalah menurut dan juga merujuk kepada arahan daripada bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA, dan tambahan benda ni pun dibentang kepada Majlis Kementerian Keselamatan Negara, MKN. Right? Okay, jika result negatif, maka para pelajar membuat persediaan peribadi dan dokumen penting. Okay, jadi para pelajar, jika didapati result negatif, kamu kena bersedia untuk mendaftar masuk. Okay. Antara dokumen penting yang kita maksudkan adalah borang deklarasi kesihatan MARA. Borang ini kita akan edarkan melalui MPP, Majlis Perwakilan Pelajar,
Majlis Perwakilan Pelajar akan mengedarkan kepada ketua kelas masing-masing. Selagi kamu tak dapat borang deklarasi ini, para pelajar boleh minta daripada ketua kelas masing-masing. Nombor 2 adalah salinan sijil vaksinasi lengkap 2 dos. Jika dah lengkap 2 dos, salinan dia ataupun daripada handphone ada MySejahtera sekarang ni dah boleh download PDF kan. Betul tak para pelajar semua? Jadi kamu downloadnya itu lepas tu print. Okey. Dan kepilkan bersama keputusan ujian calitan. Ketiga-tiga item ni hendaklah dikepil bersama. Apabila para pelajar masuk nanti, para pelajar dah mengisi borang akuan kesihatan sebelum kamu sampai. 6.14 pergerakan pelajar ke institut. Kamu bergerak ke institut. Semua barang dah ready, kena tick checklist, dah ready apa semua. Semua ni dah ada, barang keperluan para pelajar dah ada, barulah kamu bergerak ke institut. Jelas setakat ni para pelajar? Saya proceed dengan kes yang positif. Jika para pelajar mendapati keputusan positif, jadi para pelajar kena ikut aliran ni lah. 6.2 positif. 6.2.1 para pelajar haruslah melaporkan kepada ketua warden. Scan PDF, scan dalam bentuk PDF, lepas tu forward kepada ketua warden. Ketua warden akan senaraikan, akan kepilkan, akan simpan benda tu, akan record. Bahawa kita akan melaporkan kepada pengurusan bahawa pelajar tidak dapat masuk disebabkan menjalani proses kuarantin. Sebab para pelajar jika didapati positif, kamu segera laporkan kepada ketua warden. Lepas tu ketua warden minta pelajar berkenaan untuk menghubungi KKM ataupun COVID Assessment Center CAC yang berdekatan. Para pelajar kena call hospital ataupun klinik yang berdekatan dengan kawasan. Jika di Bintulu, kontak hospital Bintulu. Jika di Sibu, kontak hospital di Sibu. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. 6.2.3 para pelajar mematuhi arahan daripada pihak CAC. Sebab apabila para pelajar dah call, jadi pihak CAC akan mengarahkan para pelajar untuk swab test, untuk kuarantin di rumah. Right? Jadi kamu kenalah patuh pada arahan tersebut sehinggalah arahan daripada KKM tu berapa hari, contoh 5 ataupun 10 hari dia kuarantin di rumah. Maka masa itulah baru kamu boleh dibebaskan dan masuk ke IKM Bintulu. 6.2.4 pelajar menjalani proses kuarantin kendiri di rumah mengikut arahan KKM. Selesai kuarantin, maka para pelajar perlu maklumkan kepada ketua warden. Ketua warden, saya telah dilepaskan daripada kuarantin dan saya akan masuk pada waktu sekian. Kamu maklumkan. Jadi kita akan ready di Pondok Pengawal, kita akan siap sedia untuk menerima kamu untuk membuat pemeriksaan ke atas dokumen-dokumen ni tadi. Pelajar yang awal masuk, let's say lah, dia masuk 17 hari bulan, 16 hari bulan, kita terima, tetapi dokumen ini mestilah lengkap. Jika para pelajar masuk selepas 18 hari bulan, 19 hari bulan, kita terima, tapi dokumen ini mestilah lengkap. Selagi dokumen ini tak lengkap, salah satu tak ada, kita minta maaf awal-awal. Memang kita very strict kali ini dalam pendaftaran pelajar sebab kita nak memastikan bahawa para pelajar dah ready sepenuhnya. Especially keputusan ujian calitan ni lah. Alright. Jadi para pelajar nanti boleh baca yang section ni lah. Kita akan kongsikan maklumat ni. Para pelajar akan tengok kat sini lah nanti. Alright. Jadi seterusnya kita pergi ke yang ini bagi pelajar mendaftar awal atau lewat daripada tarikh 18 hari bulan dan masa yang telah ditetapkan pukul 12 sampai pukul 1 pendaftaran. Jika kamu datang pukul 2, kenalah lapor berhubung terus dengan ketua warden dan juga penyelidik asrama. Ketua warden akan cek dari segi dokumen tadi dan penyelidik asrama akan menentukan bilik tempat pelajar dan juga kunci bilik para pelajar dan juga borang pemenang asrama.
Okey, ada soalan setakat ni para pelajar berkaitan dengan prosedur yang pertama, proses pendaftaran pelajar sebelum hari pendaftaran. Jika tiada, satu, Sir, jika ya. saya nak tanya sir, berkaitan Siapa kemasukan ni? lah. Siapa ni? Sorry, siapa? James. Okay, James. Ya, apa dia? Kalau masuk Ahad petang boleh ke sir? Para pelajar, yalah macam yang saya maklumkan tadi, para pelajar boleh masuk pada kita amat galakkan para pelajar on time sebab kita dah tetapkan masa, waktu itulah ada orang bertugas. Waktu jam 8 pagi sampai jam 1 tengah hari itu pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari merupakan waktu pendaftaran. Mana-mana pelajar yang daftar selain daripada waktu tersebut still dibenarkan masuk, tetapi borang mestilah lengkap. Okay. Lepas tu harus berhubung terus dengan ketua warden dan juga penyelia asrama. Okey. Para pelajar Michael, Ya. so Michael, maksudnya Sila tadi yang datang pada hari Minggu kan, sebab diorang masuk pada hari Senin. Jadi bila diorang datang hari Minggu, mungkin diorang dijawab orang tua diorang. Jadi kita benarkan diorang masuk, betul? Betul. Okey, tapi dia kena ikut prosedur yang apa yang kita tetapkan kan? Ya, betul. Okey, terima kasih. Satu lagi sir. Ya, sila. Sebab saya bekas positif sir, tapi saya dah discharge pada tarikh 14 hari bulan 9 saya discharge masa tu. Okey. Jadi kalau ikutkan yang seperti mana yang saya tanya dengan doktor lah, dia cakap 3 bulan yang akan datang tak perlu swab sebab kemungkinan besar kalau swab pun keputusan akan masih positif. Okey. Jadi plan saya kalau nak pergi Bintulu esok Jumaat ni saya nak buat swab sir. Kalau keputusan saya masih sama macam mana sir? Okey. Ini siapa? James tadi kan? James. Okey, kalau keputusan kau masih sama James, kau kena rujuk dengan doktor, kau kena lapor diri, kau madah. Tapi kalau keputusan kau masih positif, minta doktor tu keluarkan surat untuk kau bawa masuk. Oh, okey. Bawa surat tu untuk kau masuk. Surat pengesahan. Ya, betul. Pengesahan. Okey. Okey, thank you Cip. Ya, betul apa yang dimaklumkan oleh Sir Mulia tadi. Ya sebab ni case special. Case James ni case special. Ada 31 orang lagi pelajar sama case macam James ni. Jadi kita minta para pelajar yang pernah mengalami benda yang sama sebab kita faham para pelajar pun risau jika test lagi pun positif kan, berkemungkinan tinggi risau dia macam tu, betul James? Jadi mintalah James jika dapat minta pengesahan daripada doktor tu pernah mengalami COVID sekian dalam tempoh 3 bulan sekian lah. Masa kamu buat swab test tu kan, tengoklah result dia nanti, jika positif kena nyatakan benda tu lah dalam kes tu. Jadi kita akan pelajar yang terutamanya pelajar yang pernah positif ni tadi mungkin akan ditukarkan ke bilik yang berlainan daripada pelajar-pelajar yang tak pernah positif. Ya, kita kena asingkan dia tu, betul tu. Ya, kita kena asingkan. Okay? Kita kena, pelajar yang tidak pernah positif pun, dia orang pun risau juga dengan keadaan ni kan. Okay? Jadi minta kerjasama semualah dari segi bab tu. Dari segi ketepan masa tadi, kita mengharapkan sangat-sangat para pelajar on time seperti yang telah ditetapkan, melainkan betul-betul tak dapat disebabkan kita faham. Okay? Sarawak ni besar, luas apa semua, ada datang dari jauh, parents lagi ke lapangan, parent nak hantar apa semua, kita faham semua tu. Tapi try your best untuk datang on time. Jika tak dapat juga, kita still terima pelajar, cuma prosedur dia still sama. Okay? No special treatment, prosedur dia tetap sama. Dokumen penting tadi mesti disediakan. Apa dokumen penting tadi? Okay, nanti kamu rujuk semula yang ini dia. Okay? Masih ingat jenis ujian calitan apa yang perlu dibuat lepas ni yang dibenarkan? Para pelajar semua, jenis ujian calitan apa yang dibenarkan tadi? Halo para pelajar. PCR dengan RTK. RTK dengan PCR. Ya, okey. Yang paling murah adalah antigen ni lah, RTK antigen ni lah. PCR ni dia agak mahal.
antigen ni lah digalakkan. Jika yang dibeli di kedai itu bukan kita nak tak recognize benda tu, tapi kita risau ada penyelewengan dari segi keputusannya. Okey, saya harap yang ni jelas. Okey, saya teruskan dengan yang seterusnya. Okey, semasa hari pendaftaran, okey, yang ini proses pendaftaran pelajar, kaunter pemeriksaan borang dan kaunter ujian calitan di pondok pengawal. Right? Sir, ada ujian kali kedua ke? Kali kedua kah? Tidak. Tidak. Nanti saya terangkan yang ini. Okay. Kaunter pemeriksaan borang. Okay. Kaunter pemeriksaan borang ni di pondok pengawal. Dan kenderaan ibu bapa untuk makluman pelajar kita tak benarkan masuk. Okay. Kenderaan parking di luar pagar. Ibu bapa tidak dibenarkan keluar daripada kenderaan. Okay. Para pelajar diingatkan bawa barang seminimum yang mungkin. Okay. Dari segi jika nak bawa banyak, ialah terpaksa berangkut. Sebelum saya terlupa, diingatkan juga bahawa para pelajar apabila masuk ke dalam IKM, kamu tidak dibenarkan outing keluar daripada IKM Bintulu sehingga bila para pelajar dah ambil maklum, sehingga bila 31 Disember. Okey. 31 Disember 2021 ataupun sehingga tamat praktikal para pelajar. Para pelajar tak dibenarkan keluar. Okey. Ini bukan SOP kita nak buat sesuka hati ya, tidak para pelajar, kita tak nak membebankan anda semua. Okey, tetapi ini merupakan SOP yang telah dikeluarkan oleh bahagian bahagian kemahiran dan teknikal dan semua pengarah KKTM di seluruh Malaysia, MJRI, Beranang, pengarah IKM, KL, KK, Bintulu, Kuching, semua ikut prosedur yang sama. Jika kita tak ikut prosedur ni, lepas tu ada kes positif, jadi kita didakwa kat situ, kita salah dan juga kita gagal mematuhi peraturan. Dan prosedur-prosedur ini telah dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara dan telah diluluskan. Okay, that's why jika kita tengok tak lari jauh daripada SOP yang dikeluarkan yang terkini. Okay, ini telah dikeluarkan pada 1 Oktober bulan 10 ni tadi. Okay, pengarah bahagian kemahiran teknikal MARA. Okay, prosedur operasi PIY, Standard Operating Procedure SOP pendaftaran pelajar dan pelaksanaan PDP bersemuka Camp Based Training di KKTM, MJI dan IKM, sehinggalah pada semester kamu lah Mei Oktober. Okay, jadi benda ni terpakailah para pelajar. Okay, sila baca kat sini kenapa kita buat macam ni. Okay, jadi saya nak memperjelaskan agar nanti tiada isu nak outing. No, awal-awal kita dah tak cakap no. So kita kena patuh. Kami pun patuh pada peraturan ni. Jadi minta para pelajar semua pun harus patuh pada peraturan ini. Okay? Sehubung dengan itu, pihak pengurusan KKTM, MJRI dan IKM disarankan untuk membuat persiapan awal dalam melaksanakan SOP ini dan sentiasa mematuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dalam mengikut konsep pertemuan bersemuka Camp Based Training. Okay? Jadi benar ni para pelajar dah termaktub kat sini dan amat jelas. Right? Okey, jadi saya teruskan. Kenderaan ibu bapa tadi parking di luar pagar dan para pelajar akan terpaksa bergerak sendiri berjalan kaki ke asrama. Okay, beg boleh berangkut pergi, lepas tu patah balik ambil barang jika banyak barang dari segi makanan. That's why kita beri maklumat awal agar para pelajar ready dengan peralatan bahan yang mereka nak bawa. Okay. Dan para pelajar masa masuk kenderaan parkir di luar, lepas tu para pelajar melengkapkan dokumen penting, ingat 3 borang tadi, borang deklarasi, salinan sijil, keputusan. Okay. Lepas tu keenam adalah pemeriksaan dokumen. Jadi kat situ akan ada petugas, dia akan cek dokumen 3 dokumen tersebut, jika lengkap proceed, jika tak lengkap terpaksalah sediakan, jangan lupa, jangan tinggal, especially jika di Kuching, tinggal di Kuching. Kesian juga kita fikir untuk kamu patah balik. Tapi ialah tadi dokumen penting jangan lupa. Okay.
Dan pemeriksaan dokumen lengkap, pelajar dibenarkan mendaftar masuk. Okay, para pelajar masuk, kamu diminta untuk imbas kod QR, imbas suhu. Jika suhu pelajar kita imbas kurang daripada 37.5, proceed mendaftar. Okay, saya terangkan yang ya ni dulu. Petugas periksa dan kumpul borang akuan kesihatan, kita akan kumpul, kita akan kepilkan dan simpan untuk rekod dokumentasi mematuhi piawaian ISO. Okay. 11 tidak bergejala. Okay. Jika tidak bergejala, maka pelajar dibenarkan mendaftar ke asrama. Kamu bergerak ke asrama. Lepas tu, next one, di asrama ada tata cara, nanti rujuk 4.22, tata cara kaunter asrama. Blok A untuk pelajar perempuan dan blok C untuk pelajar lelaki. Okay, kamu berpecah. Bagi kes yang suhu lebih daripada 37.5, apa tindakan yang kita buat adalah para pelajar direhatkan di tempat yang teduh, yang sejuk dan dikipaskan. Okay. Lepas tu dalam masa 5 hingga 10 minit para pelajar scan semula. Jika 5 minit, lepas tu dia scan semula ke atas, dia scan semula. Jika kurang, maka dia boleh proceed. Jika masih lebih 37.5 disebabkan berbaris, lepas tu di tempat yang panas, maka kamu keluar daripada kereta, kamu berjemur panas, suhu di kepala dah panas, mungkin tu puncak suhu tinggi. Jadi kamu direhatkan. Kali kedua kita scan 37.5, okey, direhatkan lagi. Kali ketiga scan 37.5, maka para pelajar berkenaan akan menjalani proses ujian swab. Okay, self test kit saliva. Yang ini ICAM Bintulu akan sediakan. Kita akan sediakan kepada para pelajar akan menjalani proses ini di swab. Lepas tu dalam masa 15 minit result keluar. Jika negatif, kamu akan terus mendaftar ke asrama. Jika positif, maka kes ini akan diserahkan kepada unit counter unit kecemasan. Ke unit kecemasan. Nanti saya akan terangkan 4.23. Jelas tak para pelajar setakat ni? Okey. Jelas 1, jelas 2, jelas 3, saya proceed. Okay. Alright. Dan 4.22 tata cara semasa hari pendaftaran sambungan bagi kaunter asrama. Ke atas tadi dah settle, jadi kamu pergi bergerak ke asrama. Blok A perempuan, blok C lelaki. Untuk carta alia 1.0 mula 2 berada di berguna asrama blok A perempuan, blok C lelaki. Lepas tu 3 lengkapkan borang permohonan asrama. Okay, kamu lengkapkan borang permohonan. Lepas tu 4 semak senarai nama, nombor bilik dan penyerahan kunci. Saya yakin para pelajar telah menerima nombor bilik masing-masing. Betul? Betul tak para pelajar? Dah terima nombor bilik masing-masing? Betul. Belum bisa. Okey, kelas mana yang belum tadi? Sorry. Di E6. Di 6. Okey. Para pelajar, untuk makluman semua, nombor bilik telah diserahkan oleh penyelia asrama. Yang PPT ni penolong pegawai takbil. KPHP adalah khidmat pengurusan dan hak ehwal pelajar bahagian asrama. Penyelia asrama iaitu Encik Muhammad bin Kawi telah edarkan. Dan saya sendiri terima. Saya serahkan kepada MPP. MPP terima, MPP serahkan kepada ketua kelas. Kena rujuk pada ketua kelas. Okay, that's why kita ada penyaluran maklumat sebegini agar semua maklumat tu sampai ke pihak akal umbi. Jika maklumat tu tak sampai, kena tanya ketua kelas kamu. Boleh para pelajar? Jika ketua kelas tak ada terima, tanya MPP. Okay, sebab setiap program ada MPP masing-masing. Okay, jadi semua orang kena memainkan peranan yang penting. Setiap info yang kita keluarkan sepatutnya sampai. Jika tak sampai, mohon rujuk semula. Sebab ada pelajar yang terima, mustahil pelajar lain tak terima. Mungkin ada info tak sampai. Okay? Minta rujuk semula. Alright. Jika masih tak ada juga, boleh tuntut dengan saya dalam masa 2 hari.
dalam masa sehari dua ni saya minta para pelajar usahakan sendiri dulu sebab benda tu kita dah lepaskan. Lepas tu nombor bilik penyerang kunci, jika para pelajar nak membuat pertukaran bilik disebabkan kawan ataupun ada kes positif apa semua, yang itu boleh mohon dengan penyelidik asrama. Nombor 5, pelajar masuk ke bilik masing-masing. Para pelajar masuk ke bilik masing-masing, berkemas apa semua. Apabila kamu masuk ke bilik, para pelajar didapati bilik tersebut sama ada fasiliti yang rosak. Sama ada nak tukar bilik disebabkan rakan. Nak berkongsi bilik dengan rakan sejak semester 1 apa semua. Iaitu kamu kena berurusan dengan penyelidik asrama. Kamu kena mohon. Jika mohon lulus, ya pelajar masuk ke bilik yang diluluskan. Jika tidak, maka para pelajar terpaksalah kekal pada bilik yang telah ditetapkan. Para pelajar semua, yang ini jelas. 1, jelas 2, tiada soalan 3. Saya proceed dengan... Jelas. Ya, ada soalan tadi? Saya ada khusus kereta 30 hari bulan. Khusus kereta, berapa hari bulan? 30. 30 Oktober? Ya, Okey. 30 hari bulan 10. Okey, untuk makluman para pelajar, jadi kita minta para pelajar berurusan awal berkaitan dengan perkara tersebut. Kita telah bermesyuarat dan ahli mesyuarat telah memutuskan bahawa sebarang dalam tempoh 14 hari, sebaik kamu masuk dalam tempoh 14 hari, kita minta maaf sangat-sangatlah. Kita telah menetapkan satu keputusan bahawa para pelajar tidak dibenarkan keluar. Tidak dibenarkan outing sama sekali. Ini arahan tegaslah. Jika ada urusan berkaitan dengan kereta, lesen kereta pun kita tak benarkan. Bukan apa para pelajar, kita mengambil langkah berjaga-jaga dalam tempoh period tersebut. Jika kamu keluar, lepas tu ada close contact dengan orang luar, kita faham sebab lesen kereta ni amat penting. Tapi buat masa dalam 14 hari yang telah ditetapkan ini memang tak dapat keluar langsung. Even selepas 14 hari kuarantin, para pelajar turut tidak digalakkan keluar. Kamu boleh mohon dan dipertimbangkan. Tetapi kita akan rujuk pada kes-kes yang berkaitan jika perlu. Kes-kes kecemasan. Contohnya kematian yang melibatkan kesihatan. Itu yang kita boleh pertimbangkan. Minta maaf. Mike, Mike, boleh saya mencelah sikit? Sila. Untuk siapa tadi, Muhammad ya? Muhammad, awak yang usulkan soalan tadi, betul tak? Yes, sir. Ni pandangan saya lah sebab anak saya pun belajar juga ambil memandu kenderaan. Kalau boleh, you contact you punya pengajar tadi, cakapkan bagi tempoh. Sebab anak saya pun macam tu juga, dia ambil tempoh. Selagi lesen yang kita tadi tu tak expired, dia masih guna sampai 2 tahun. Rasa saya betul tak, Mat? Minta tempoh dia. Okey, selepas 14. Ya? Ya, saya. Khusus. Yalah, kursus minta dia bagi tempoh dulu sebab you tak boleh keluar. Sebab anak saya pun kes yang sama juga macam yang kes awak ni tadi. Jadi minta tempoh, you beritahu dekat pengajar you, saya tak boleh keluar sebab saya macam ini. Jadi dia akan bagi tarikh bila you boleh jumpa. Dia pun akan consider juga. Percayalah cakap saya. Okey, Mat? Okey. Cuba you contact cikgu awak tadi, pengajar awak tadi. Itu saja. Okey. Okey, Cip, thank you, Cip. Jadi para pelajar yang ada urusan kereta tadi boleh berhubung semula dengan cikgu berkenaan. Okey, untuk adjust semulalah waktu tu. Okey. Dalam tempoh 14 hari ini minta maaf sangat-sangat tidak dibenarkan keluar langsung, tapi lepas 1 November ataupun 14 hari kemudian tidak digalakkan juga keluar, tetapi kita akan mempertimbangkan certain case yang melibatkan kecemasan, kematian dan perkara yang jika perlu. Alright. Okey. Lagi ada soalan? Jika tiada, saya proceed dengan slide seterusnya. Okey.
Dan tata cara semasa hari pendaftaran kaunter unit kecemasan. Okey, ini bagi pelajar yang didapati positif. Semasa dia dalam tempoh kuarantin 14 hari itu, dia rasa tidak sihat apa semua ataupun ada aduan kesihatan tengah malam, saya sakit sekian-sekian. First of all, perkara yang kita akan buat adalah ujian calitan. Okay, jika sakit perut, kita akan tengoklah kaedah-kaedah kita. Jika sakit perut, mungkin dia keracunan makanan apa semua. Tapi jika ada simptom yang berkaitan dengan COVID, kita akan membuat ujian calitan. Itu perkara yang pertama. Dan para pelajar semasa dia mendaftar di gate tadi, jika para pelajar masih ingat the previous slide tadi, urusan kecemasan para pelajar, jika dia swab kat situ, lepas tu didapati positif, maka kita akan uruskan, bahagian unit kecemasan akan uruskan. Okey, yang pertama kedua adalah menerima makluman kes bergejala daripada kaunter pemeriksaan borang awal tadi. Borang yang para pelajar isi mestilah maklumat yang tepat, mestilah maklumat yang betul. Okay, sebab ini pun menentukan juga para pelajar untuk menjalani proses ujian calitan dan juga dimasukkan ke bilik sakit ataupun sick bay. Okay, sick bay ni tempat yang khas lah. Jadi pelajar berkenaan apabila dia rekodkan dalam borang tu, dia ada simptom seselemah, batuk apa semua, kamu kena catatkan, kamu kena tulis, kamu kena jujur dan kamu mesti ngaku. Okay, jangan menafikan. Okay, sebab jika ada kes yang menafikan, kamu rasa kurang sihat apa semua, kamu masuk ke asrama, kita risau benda ini akan menular di kawasan asrama. Okay, jika kurang sihat, kita akan asingkan pelajar ini ke bilik yang lain. Lepas tu pelajar ditempatkan di bilik rehat di asrama. 4, menghubungi, kita akan menguruskan pelajar dengan menghubungi KKM apa prosedur yang perlu kita buat dan berapa lama tempoh pelajar berkenan untuk menjalani kuarantin di dalam IKM Bintulu. Okay, kelima adalah mematuhi setiap arahan KKM. Okay, 6, pematuhan kesihatan. Okay, jika tidak patuh, kita akan hubung KKM. Jika patuh, kita pemantauan sihat, ya. Jika tidak, kita akan hubung semula KKM untuk update your status. Jika sihat, maka selesailah tempoh kuarantin para pelajar tersebut. Okay, lepas tu kamu akan kembali ke bilik yang telah ditetapkan, bilik asal, dan menghadiri kelas praktikal. Okay. Dan bagi kes dalam tempoh 14 hari isolasi tadi, para pelajar yang didapati seorang positif di dalam bilik tu sepanjang tempoh 14 hari itu, dalam hari ke-9 dia positif. Okay, maka satu bilik tu kita akan swab ke semua mereka dan juga membuat pengasingan bilik. Okay, bagi pelajar jika terkena jangkitan semasa di dalam bilik. So that's why para pelajar, anda semua diingatkan masa dalam bilik nanti untuk menjaga membuat penjarakan fizikal masing-masing. Okay. Dan jika fasiliti asrama pelajar ada yang rosak, kabot apa semua, untuk makluman semua, berita baik, kita ada kabot yang baru, okay, perabot yang baru. Lepas tu jika ada sebarang kerosakan kamu nak tukar, kamu boleh mohon. Right? Tapi tak banyak lah, first come first serve. Dan kita akan periksa sama ada perlu tukar ataupun tidak. Okey, seterusnya para pelajar, proses kuarantin dan isolasi wajib selama 14 hari. Okey, kenapa benda ni wajib? Okey, saya tunjukkan penyataan kita bahawa kat sini ada nyatakan. Ya, saya cari dulu. Okey, ini yang menyatakan kenapa wajib swab test, keperluan mewajibkan swab test institusi. Semua pelajar yang dibenarkan hadir ke institusi wajib melaksanakan ujian calitan COVID-19 dalam tempoh 3 hari sebelum mendaftar. Okay, kemasukan di institusi masing-masing. Okay, pelajar yang didapati positif jangkitan atau mempunyai gejala jangkitan tidak dibenarkan pulang ke kampus. Okay, ini bagi kes yang positif tadilah. Okay, tidak dibenarkan balik ke sini. Okay. Lepas tu, yang ni jika suhu kamu lebih daripada 37.5, gejala jangkitan tidak dibenarkan masuk ke institut. Okey, jika ikutkan tidak dibenarkan masuk ke institut. Tapi kita still terima, cuma kita membuat pengasingan di asrama nanti. Okey.
Seterusnya, saya teruskan dengan isolasi. Apakah beza kuarantin dengan isolasi? Kuarantin bagi para pelajar yang mendapat kes yang positif. Para pelajar yang mendapat kes positif dan di bawah pemantauan pihak KKM. Ini kita akan berikan gelang kabel tie warna kuning. Okay, bagi menentukan mana satu pelajar yang menjalani proses kuarantin dan juga isolasi. Manakala kesemua pelajar yang mendata pada 18 Oktober nanti itu dikategorikan sebagai isolasi. Okay, inilah terminologi yang kita gunakan, isolasi dan juga kuarantin. Okay. Okey, mula yang kedua talimat asrama, okay, yang kita buat sekarang ni lah. Lepas tu 3 menjalani proses kuarantin, isolasi, 4 dewan makan, kafe ataupun kios ataupun koperasi. Para pelajar dibenarkan dine-in di dewan makan, kios dan juga kafe. Dan walk-in ke koperasi. Okey. Tetapi para pelajar tidak dibenarkan dine-in di kafeteria di Dewan Teater ataupun di kawasan pentadbiran yang berhampiran dengan kelas. Okay. Para pelajar tidak dibenarkan makan kat situ. Para pelajar tidak boleh bergerak ke situ. Para pelajar hanya boleh bergerak di asrama. Okay. Itu pun tak bebas pergerakan, kamu tak bebas. Kamu kenalah berada di dalam bilik. Kamu tak dibenarkan bebas merayau di sekitar asrama, di luar pagar. Kamu hanya masa waktu makan, kamu makan ke dewan makan, kios dan koperasi. Itu dibenarkan. Jika ke sebelah surau hinggalah ke kawasan pentadbiran tidak dibenarkan. Jika kamu mengidam masakan Alex yang masak di kafe yang bawa di Dewan Teater tu, di pentadbiran tu, kamu boleh order melalui meses. Lepas tu mereka akan membuat penghantaran makanan. Okay. Nanti saya akan tunjukkan jadual dia. Okay. Lepas tu laporkan setiap urusan kecemasan pelajar. Apabila kamu dalam tempoh kuarantin, isolasi, para pelajar kena laporkan status kesihatan kamu. Kamu sihat ke? Jika kamu ada masalah kesihatan, laporkan. Okay. Ada prosedur 4.25. Nanti saya akan tunjukkan. Jika kamu nak keluar outing disebabkan kecemasan, okay, tata cara outing sepanjang tempoh kuarantin, isolasi. Nanti saya akan terangkan. Lepas tu 5.3 pengambilan wang. Okay, so tak ada duit lagi, sir. Duit dah habis. Okay, pengambilan nanti saya akan terangkan pre-ATM koperasi. Lepas tu 5.4 pengambilan pek makanan di pondok pengawal. Okay. 4.28 tata cara pengambilan pek makanan keluarga prihatin. Okay, pek makanan ni bukan pek makanan bantuan daripada IKM ataupun kerajaan, tetapi daripada keluarga para pelajar jika dia ada menghantar makanan ke pondok pengawal. Okay, that's why keluarga prihatin nama dia. Alright, seterusnya setelah 14 hari kamu menjalani proses kuarantin, kamu okey, pelajar sihat, lepas tu kamu dibebaskan daripada proses kuarantin, pelajar dibenarkan untuk menghadiri kelas seperti biasa. Okay, dan tamat. Selesailah tempoh kuarantin. Okay. Ada soalan para pelajar? 1, jelas. 2, jelas. 3. Okey, saya teruskan dengan next slide. Okay. Jika saya terlampau laju ataupun ada persoalan, sila bertanya. Okey, 4.25 proses pelajar membuat aduan dan mendapatkan rawatan kesihatan. Okey, catat alih. 1, mula. Ini jika para pelajar menghadapi masalah kesihatan, menerima aduan permohonan daripada pelajar, dan warden akan uruskan. Warden bertugas. Kontak warden bertugas dan warden bertugas akan uruskan. Lepas tu kelulusan warden, kita luluskan. Lepas tu diuruskan oleh warden. Warden akan membuat panggilan kepada pemandu kenderaan rasmi IKM Bintulu. Jika mereka tak available, maka warden yang akan hantar pergi ke hospital ataupun mana-mana tempat poliklinik yang masih beroperasi pada waktu malam. Jika kamu rasa kurang sihat pada waktu siang, jangan tunggu masa waktu malam kamu nak pergi hospital. Jangan tunggu lama sampai kamu tak tahan sangat baru kamu pergi hospital. Jangan. Jika waktu siang kamu kurang sihat, maklumkan awal-awal, lepas tu kamu boleh uruskan pada waktu siang. Jika waktu malam,
tengah malam pergi memang keesokan hari baru balik lah. Okay. Biasalah tu kes yang biasa kita terima dalam 11.30, pukul 10, pukul 12, pukul 6 pagi baru balik, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi baru balik. Okay. Lepas tu pelajar dihantar ke hospital, 7 menerima rawatan, lepas tu 8 surat pengesahan rawatan direkod oleh warden, lepas tu tamat. Okay. Jika para pelajar diuruskan warden, okay, maka ini bagi kes yang minor. Contohnya para pelajar masih dapat dirawat oleh peringkat warden. Contoh sakit perut, kita ada ubat, kita beri ubat, okay, yang tidak berisiko. Sebab kita pun fikir juga jika dalam keadaan pandemik sekarang ni, para pelajar keluar pergi hospital, kita risau. Di hospital pun dah banyak kes. Bukan disebabkan COVID, tapi sekali sampai hospital kena jangkitan. Itu kerisauan kita juga. Selagi kita dapat handle, kita akan handle lah. Okay. Jadi yang ini diuruskan oleh pihak warden 4.23. Okay, Mike, boleh saya mencelah sekejap? Okey, sila. Okey. Ini pengalaman saya lah. Sekarang kan keadaan di hospital tidak berapa elok. Jadi kalau boleh pelajar-pelajar tadi elakkan daripada sakit sampai ke malam hari, sebab kalau kita pergi ke hospital, kita pun tahulah kita tak sakit pun jadi lebih sakit. Jadi bagus kita pergi pada siang hari. Kalau boleh kita sediakanlah Panadol. Panadol tu paling penting sekali ya. Setakat ni lah Panadol dan minum air yang banyak. Itu saja. Okey Cik, thank you atas peringatan tadi. Jadi para pelajar, ini merupakan borang aduan kesihatan mendapatkan rawatan yang kita sediakan. Okay, jadi maklumat pelajar memang kita akan rekod lah butiran-butiran pelajar. That's why selepas kita hantar pelajar, kes apa semua, kita akan minta maklumat pelajar, nombor IC, handphone apa semua, sebab ini direkodkan. Okay, dan warden yang bertugas akan sign pengesahan tahap kesihatan, macam mana keadaan pelajar, dan disemak oleh pengarah, timbalan pengarah dan juga ketua warden. Okay. Seterusnya tadi saya ada menyentuh berkaitan dengan borang. Sekejap, laptop saya nak habis bateri. Sorry. Okay. Ini borang ni, deklarasi kesihatan ni nanti saya akan edarkan. Lepas ni saya akan edarkan kepada MPP. MPP akan lanjutkan informasi ini kepada para pelajar. Okay, ini merupakan borang deklarasi kesihatan. Sebelum kamu masuk, kamu kena lengkapkan benda ni. Borang ni adalah general. Okay, jika ada nama pelawat ni, para pelajar cancel, tulis nama pelajar. Okay, syarikat, tak ada lah. Program lah, tulis program para pelajar apa. Lepas tu masuklah ke semester baru. Okay, dan kamu tik lah mana yang berkenaan. Jika tak berkenaan, abaikanlah. Right? Dan juga makluman. Jika ada maklumat, para pelajar kat sini tak ada maklumat tu, jadi para pelajar boleh tulis. Boleh tulis kat sini, kamu conteng, kamu maklumkan pernah positif COVID, lepas tu dah berapa lama kamu nyatakan tarikh. Okay? Kamu print, kamu isi. Lepas tu bawa semasa hari pendaftaran. Ini salah satu dokumen penting. Okay? Lepas tu untuk urusan keluar masuk pelajar, yang ini yang melibatkan kes-kes yang tertentu, makluman pemohon ini jika borang permohonan kebenaran keluar dalam tempoh isolasi, okay, ini bergantung diluluskan ataupun tidak. Seperti yang saya nyatakan tadi, tidak dibenarkan, okay, kecuali hal-hal kecemasan. Okay, yang ini jelas. Seterusnya saya terangkan 4.26, jika ikutkan masa kita tamat 9.30, tapi minta maaf saya ambil masa kamu lebih. Saya cuba untuk singkatkan masa, saya targetlah dalam 9.45 maksimum. Jadi saya terpaksa terangkan laju, jika ada soalan just tanya. Okay? Tata cara selepas hari pendaftaran, dan proses pelepasan pelajar di asrama, outing sepanjang tempoh kuarantin, okay, 14 hari. Jadi para pelajar warden menerima dokumen permohonan, memeriksa maklumat pelajar, okay, kelulusan maklumat, sahih ataupun tidak sahih. Jika ya, ada kes kematian keluarga apa semua, ini kita telah berbincang dan diputuskan dibenarkan. Selain daripada itu, tidak dibenarkan. Okay. Serahkan dokumen dilulusan kepada pengawal. Dan apabila pelajar dah ada dokumen itu dan mendapat sign daripada warden, lepas tu kamu serahkan kepada pondok pengawal, dibenarkan, barulah kamu dibenarkan keluar daripada gate oleh pondok pengawal. Okay, jadi saya ingatkan sekali lagi kepada para pelajar,
kita kena ingat tempat kita keluar dan masuk kita ada penjaga. Okay, kena berikanlah kerjasama dengan mereka, okay, terutamanya pengawal keselamatan kita. In case apa-apa emergency, mereka lah menjadi tembok kita untuk menyelamatkan kita lah, especially ada kes orang nak masuk curi palatan kah, nak bertumbuk kah, apa semua, kes-kes gangsterism kah, mereka lah orang pertama yang akan menyelamatkan kita. Okay. Lepas tu lepas kamu selesai urusan, maka kamu akan kembali ke institut. Lepas kembali ke institut, dapatkan semula dokumen daripada pengawal. Jika dokumen kamu minta, kamu tak dapat, itu maksudnya kamu telah melebihi waktu outing. Jadi dokumen tersebut warden terima, kita akan mengambil tindakan sistem merit demerit. Okay, dalam tempoh tersebut adalah diingatkan sistem merit demerit masih berjalan seperti biasa bagi mengekang aktiviti-aktiviti yang tidak diingini berlaku di dalam asrama. Lepas tu seterusnya jika kelulusan tidak diluluskan, maka terus tamatlah, kamu memang tak dibenarkan keluar. Okay. Ada apa-apa soalan para pelajar berkaitan dengan ini? 1, 2, jelas, 3. Jika tiada, saya teruskan. Okay. 4.27 proses pengambilan wang pre-ATM koperasi. Okay. Untuk makluman para pelajar, sebelum ini banyak aduan daripada pelajar bahawa nak keluar outing untuk mendapatkan duit daripada ATM disebabkan duit dah habis. Kita faham situasi itu. Okay. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita adakan satu inisiatif daripada pihak koperasi bahawa kita telah bersetuju untuk koperasi mendahulukan duit kepada para pelajar. Okay. Ini merupakan carta alia dia. Macam mana nak buat sedemikian? Okay. Yang pertama adalah 1, mula, 2, mengirim wang. Okay. Ibu bapa atau penjaga pelajar mengirim wang ke akaun koperasi IK Mintelu. Okay. Lepas tu pelajar telah menerima resit transaksi daripada ibu bapa. Okay. Lepas tu para pelajar membawa resit tu ke koperasi, resit transaksi, dan pihak cashier koperasi akan memeriksa. Jadi dia periksa jika ada resit dan sahih, pembuktian ada, maka dia akan mengeluarkan wang. Jika tidak, jadi selagi itulah tidak dapat wang. Okay. Jika ada ibu bapa betul dah kirim dan duit dah masuk, maka barulah mereka akan mengeluarkan duit tersebut. Okay. Dan cashier menyerahkan wang kepada pelajar dengan ada pembuktian tadi, dan pelajar menerima wang tersebut. Okay. Jelas tak para pelajar? Okay. Boleh? Jeremy, James, Ashraf? Jelas. Jelas, okay. Right, saya teruskan 4.28. Okay. Proses pengambilan pek makanan keluarga prihatin. Okay. Kita faham ada ramai ahli keluarga pelajar concern dari segi makanan. Oh, anakku makan apa di asrama malam tu? So, belilah KFC kan, hantar ke pondok pengawal. Oh, saya ada stok makanan gi anakku di asrama. Okay, anak pun kau bapa saya dah stok gi makanan. Okay, jadinya kirim makanan. Okay, makanan sedap-sedap apa semuanya kirim. Okay. Jadi makanan ni cara untuk menguruskannya adalah para pelajar boleh maklumkan kepada ibu bapa. Okay. Apabila mereka nak menghantar makanan, ibu bapa ataupun pelajar nak order food panda apa semua, pelajar menghantar makanan ke IK Mintelu. Jadi kena ingat, okay, perlu tulis nama penuh, nombor handphone, nombor bilik. Okay. Jadi para pelajar kena nyatakan benda ni. Contohnya, ikat anak Sano, nombor telefon sekian-sekian-sekian, nombor bilik, nombor blok. Bukan apa, agar barang tu tadi tak lari, tak keliru, okay, tak terambil. Itu bahayanya. Takut nanti tercicil. Oh, tu siapapun, tu si tahu siapa pun. Dah aku maklumkan dengan anakku. Tapi kalau ramai orang ambil kan. Okay, jadi minta ibu bapa untuk sediakan awal-awal. Okay, sebelum mereka pihak kami, warden ataupun pengawal keselamatan menerima barang tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan. Okay, jika ada barang terlarang, maka barang terlarang tersebut akan diserahkan kepada penghantar. Tak kiralah kawan kamu, ibu bapa atau food panda, kamu order rokok, apa semua, barang terlarang adalah disekat.
Okey, diserahkan semula. Sebelum mereka beredar, kita serahkan semula. Hanya tiada barang terlarang kita akan lepaskan. Ya, jika waktu bekerja, pihak pengawal keselamatan akan periksa. Jika waktu ada free sikit, kami daripada Jawatan Pasar Warden, kita akan sekali-sekala memantau lah. Tapi kita tak jaga sepenuh masalah kat situ. Okey, 4.0 menerima barang. Okey, jika tiada barang terlarang, kita terima. Lepas tu, nombor 5 adalah pengawal keselamatan meletakkan barang di tempat yang telah ditetapkan. Okey, 6, pelajar mengambil pek makanan. Okey, tadi para pelajar tak boleh pergi ke kawasan pentadbiran, tetapi para pelajar dibenarkan pergi ke pondok pengawal. Okey, tapi dia ada ikut jadual, ada jam-jam tertentu. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, para pelajar jelas bahagian ni, jelas 1, jelas 2, tiada pertanyaan 3. Saya proceed ke ya. Sila. Tadi kan cakap yang kawasan pentadbiran tak dapat masuk kan, Sir? Betul, ya. Kalau misal katalah kalau macam ada barang yang penting yang nak dihantar di keluarga dari jauh pakai pos, jadi barang tu akan masuk AKM. Macam mana nak ambil tu, Sir? Okey, jika ada barang yang sebegitu, jika benda tu penting, contoh para pelajar ada order barang Shopee kan, untuk urusan FIP para pelajar, terus berhubung biasanya mereka akan hantar sama ada pergi ke pondok pengawal ataupun mereka akan hantar ke lobi. Okey, jadi para pelajar, kamu boleh berhubung terus dengan ketua warden. Okey, berhubung terus dengan saya. Okey. Tapi jika barang tu kita akan set masalah. Jika kamu contohlah, kamu ada terima notification barang delivered to one of the staff, to staff A. Okey, kamu dah terima notification kat message, kat kat Shopee kan. Barang saya dah sampai. Okey, saya terima makluman tu, tapi saya tak hantar kepada kamu immediately, tidak. Okey, saya akan kumpulkan barang para pelajar ni tadi, contoh setiap hari Rabu. Okey, saya akan kumpulkan, lepas tu saya akan letak di satu tempat. Okey, malam saya pergi ke asrama, saya akan letak di asrama. Okey, saya akan buat announcement. Okey, something tong, saya akan buat announcement menggunakan mikrofon yang ada di asrama kan. Okey, ting tong, dimaklumkan pelajar sekian ada barang. Okey, tapi pelajar tersebut kenalah bagi tahu saya sebab banyak barang pelajar di pentadbiran. Tapi mungkin ada pelajar yang dah masuk, ada pelajar yang belum masuk. Saya tak angkut semua. Siapa yang maklumkan kepada saya sebagai seorang pemudah cara lah untuk para pelajar semua. Inisiatif kami untuk menyalurkan barang tersebut kepada pelajar. Mesti kamu excited nak terima barang yang kamu order di Shopee kan. Okay, jadi kita akan sediakan perkhidmat tu untuk para pelajar. Kita akan hantar, kita akan panggil nama berkenaan. Okay. Tapi kamu kena maklumkan lah. Dan kena sering remind jugalah. Sebab kita pun ada kerja hakiki kita juga. So kita tak dapat fokus satu benda lah untuk seorang pelajar kan. Okay. Jelas tadi menjawab soalan? Okay, thank you. Okay, saya teruskan with jadi itu pengakhir SOP tadi para pelajar 938. Okay. Dan rekod kualiti kita ini merupakan dokumen-dokumen yang kita kumpul dan kita akan simpan. Kita ikut standard ISO. Kita nak buat kerja sistematik, jadi mintalah SOP kita dah tetapkan, SOP kita dah sediakan, dan rekod kualiti pun kita dah senaraikan. Tinggal bahagian pelaksanaan. Okay, kita minta kerjasama semua untuk follow SOP yang telah ditetapkan. Okay. Lepas tu ini lampiran yang saya terangkan di atas tadi, jadual sanitasi asrama untuk makluman semua setiap hari Isnin dan juga Khamis. Okay, dan juga minggu ni, hari Sabtu minggu ni setiap pukul 10 pagi. Okay, hari Isnin minggu depan, hari Khamis minggu depan. Ini minggu pertama iaitu minggu kamu masuk. Minggu ini 16 hari bulan asrama akan disanitasi. Okay, hari Isnin kamu masuk, kita tak buat sanitasi.
Okay, sebab tempoh sanitasi, apabila membuat sanitasi, mestilah kita beredar daripada kawasan setempat, okay, sehingga satu tempoh. Jadi kita tak buat sanitasi. Hari Khamis kita akan buat sanitasi. Sanitasi yang kita buat adalah di kawasan koridor, tempat laluan pelajar keluar masuk, dan juga tangga dan juga bilik air. Itu tempat sanitasi. Di bilik pelajar kita tak cover. Dalam tempoh sanitasi tadi, para pelajar hendaklah berada di dalam bilik masing-masing. Okay, jangan keluar dalam tempoh lebih kurang setengah jam, minimum setengah jam. Okay. Sebab apa tu ialah bagi menjaga kesihatan pelajar, sebab dulu kita menggunakan Dettol, sekarang 1 liter Clorox 10 liter air, itu nisbah. Okay, kamu boleh cium bau dia, sangat bau. Okay, tapi si lama lah, 1 harinya dah kering apa semua si. Okay, ini bagi ialah cara kita untuk membuat pengekangan penularan COVID-19 lah, okay, di kawasan asrama. Jika kamu tengok, ini merupakan blok, ini merupakan minggu pertama, minggu kedua, hari Sabtu blok apa yang kita spray, hari Isnin kami apa yang kita spray, okay? Semua blok lah kita spray di mana tempat yang ada penghuni. Right. Alright. Seterusnya lampiran 2, kategori pelajar yang menjalani proses isolasi saya dah nyatakan, nanti kamu boleh baca. Okay. Ini merupakan pembahagian masa para pelajar makan. Okay. Mengikut pada SOP yang telah dikeluarkan bahawa kita mesti patuh pada yang ini, di mana para pelajar makan secara bergila-gila. Okay. Contoh yang ini pembersihan dan sanitasi, ini kita patuh memastikan proses pembersihan dan sanitasi sebelum dan selepas aktiviti kerja seharian. Okay. Lepas tu jawab mana dia tadi? Tempoh pengasingan 14 hari. Setiap pelajar perlu menjalani tempoh pengasingan selama 14 hari selepas pendaftaran masuk ke asrama. Okay. Lepas tu pelajar yang telah mendaftar tidak dibenarkan keluar dari kawasan institut kecuali kes-kes kematian dan mendapat rawatan perubatan di hospital ataupun klinik. Okay. Ibu bapa penjaga tidak dibenarkan melawat sepanjang tempoh pelaksanaan Kembas. Okay. Para pelajar juga tidak dibenarkan bersemuka bersama ibu bapa, tapi dengan penjarakan di gate masa kamu ambil makanan di gate itu tak apa. Tapi kita akan perlu jaga jarak. Kita tak nak ada close contact daripada luar, okay. Daripada luar masuk ke dalam. Jika para pelajar dah berlaku stres apa semua, boleh kontak warden bertugas, boleh kontak dengan kaunselor. Okay, ini merupakan program DE 246. Okay, seramai 56 orang pelajar. Mereka ini akan makan pagi pada 7 hingga 9. Kamu pergi ke mana tempat kamu makan bagi pelajar yang menjalani proses isolasi. Ke mana tempat kamu makan yang dibenarkan? Okay. Dibenarkan adalah di mana? Dewan Selera. Lagi? Kios. Lepas tu walk-in ke koperasi. Itu saja tempat kamu boleh pergi. Dalam tempoh 7 hingga 9 kamu makan kat situ, selesai makan terus balik. Okay. Lepas tu kena jaga SOP. Kita jaga kita. Sekarang ni inisiatif kita jaga kita. Okay. Lepas tu tengah hari, pukul 11 sampai pukul 1. Petang 3 hingga 5. Kamu kena tapau siap-siap, balik ke bilik. Manakala untuk pengambilan makanan di pondok pengawal pada jam 3 hingga 5 petang sahaja. Kamu dibenarkan ke kawasan asrama pada waktu petang 3 hingga 5. Jika kamu pergi pukul 11, pergi ke pondok pengawal, jika ada barang kamu kat situ, kita tidak menyerahkan barang tersebut kepada pelajar yang degil untuk ambil barang tersebut. Okay, minta sangat-sangat. Tidak dibenarkan. Ikutlah masa yang telah ditetapkan. Lepas tu di IK 5, DOA 5, SFP, SFS, SPE ada 54 orang. Maka pagi 8 hingga 10 berselang-seli. Yang ni 7 hingga 9. Kita berharap separuh daripada ni dah balik. Lepas tu yang selebihnya diorang akan turun. Bersilih gantilah. Bergila-gila. Tengah hari 12 hingga jam 2. Petang 4 hingga 6. 2 jam masa kita peruntukkan. Lepas tu mereka ini boleh datang ke pondok pengawal pada jam 4 hingga jam 6 petang. Okay.
Ada persoalan para pelajar? No? Okay. Jadi pelajar tidak dibenarkan dine in di kafeteria KS Corner, namun pelajar boleh membuat tempahan, okay, dan pulsa menghantar ke asrama. Ianya bertujuan untuk membuat kawalan pergerakan pelajar. Okay, pelajar hanya dibenarkan dine in di Dewan Selera, kios dan koperasi, okay, mematuhi SOP. Right. Lampiran 3, kategori pelajar yang menjalani proses kuarantin yang ada kes positif semasa tempoh kuarantin ataupun ujian calitan semasa di pondok pengawal. Okay, mereka ini SOP seperti sebelum ni yang kita laksanakan, di mana para pelajar yang ini dia diberikan gelang, lepas tu order makanan dengan pihak kios lah. Kamu boleh kontak, kita dah sediakan nombor kontak. Kamu kena berikan nama, nombor telefon dan juga nombor bilik. Apabila dia hantar, dia akan beri makluman dan kamu akan dapatkan makanan tersebut daripada mereka. Okay, jelas para pelajar. Okay. Lepas tu kita juga menggalakkan para pelajar yang ini ekstra lah. Jika kita ada boost internet banking, jika pihak kafe ada benda ni, kamu boleh bayar online daripada menggunakan wang tunai. Okay. Lepas tu last kali lampiran 4, talian kecemasan sepanjang tempoh kuarantin ataupun isolasi di asrama. Ini merupakan nombor telefon warden. Okay, saya sendiri, Michael, ketua warden, ini nombor telefon saya. Sir Aspin, okay, timbalan ketua warden, nombor telefon dia. Lepas tu Puan Nofatin Amira, warden. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang warden. Okay, ini senarai nama. Lepas tu ini nombor telefon. Okay, jika berurusan dengan kebajikan, kesihatan, keselamatan, okay, apa-apa urusan pelajar, kamu boleh kontak warden. Waktu kami bertugas adalah pukul 4.30 petang sehingga pukul 7.30 pagi keesokan hari. Itu waktu kami bertugas. 7.30 pagi sehingga 4.30 petang, itu waktu kami mengajar di pejabat. Okay, apa-apa urusan pelajar berkaitan dengan asrama, fasiliti, kerosakan fasiliti, pertukaran bilik, kunci hilang, tombol pintu rosak, bilik mandi, paip bocor apa semua, boleh rujuk dan membuat aduan kepada penolong pegawai takbir penyelia asrama dan juga pembantu operasi asrama di nama Encik Muhammad bin Kawi, Encik Apandi bin Umar. Ini nombor telefon mereka. Okay. Alright. Jadi para pelajar, saya harap kesemua perkara yang telah saya terangkan adalah jelas. Okay. Yang ini nanti saya akan kongsikan kepada para pelajar. Okay. Sebelum itu saya nak download attendance. Sorry, belum download attendance. Okay, para pelajar, sebelum saya menamakan sesi, ada apa-apa persoalan? Okay. Ada 57 orang pelajar. Bagi mana-mana yang tidak dapat makluman tu, okay, mintalah salurkan kepada mereka juga. Sir? Ya, halo. Siapa nama? Saya Nurhanis dari di Inam. Oh, Hanis. Iya, Hanis. Ya. Saya nak tanya, kan ada tadi bahagian barang terlarang ya, Sir? Iya, betul. Saya mau tanya, barang terlarangnya barang macam ni? Okey, barang yang terlarangan. Okey, barang yang terlarang contohnya ada termaktub dalam buku peraturan asrama. Okey, jawab. Sorry. Good question, thank you to remind all of us. Okey. Contohnya barang terlarang. Okey. Kita faham ada bilik pelajar, lepas tu kipas, dia perlukan kipas sebab kipas di bilik tak sejuk apa semua. Kita pun mementingkan dari segi pengudaraan. Para pelajar pun boleh bawa kipas, tapi perlu laporkan kepada penyelia asrama bahawa kamu membawa kipas. Okay. Alright, record. Barang terlarang. Okay, basically berkaitan dengan barang terlarang ni adalah benda yang ada kaitan, contoh rokok, vapes, okay. Benda-benda yang boleh mendatangkan perkara yang tidak baik. Okay. Jika heater, kita benarkan
heater untuk kamu masak air, kita benarkan. Jika macam mancis, benda yang tidak ada keperluan di asrama, itu yang tidak dibenarkan. Okay, makanan apa semua tu boleh. Okay, kamu nak bawa makanan, pack makanan apa semua keperluan kamu boleh. Dan barang peralatan memasak pun tidak dibenarkan. Okay, sama sekali tidak dibenarkan. Okay. Contoh para pelajar saya nak berkongsi bagi kes okay. Siapa Januari, bulan Januari. Contoh saya bagi kes right. Okey, yang ini ya, saya ambil yang ini contoh. Hanis menjawab soalan tadi, Hanis? Ya. Okey. Okey, ini untuk makluman pelajar. Okey, setiap kali kita ada kes, kita akan lapor, kita akan terima dan kita akan panggil pelajar. Okey, ini contoh laporan bagi kes yang ada berkaitan dengan sistem merit demerit. Okey, laporan bagi March. Lepas tu kita laporkan. Sebab benda ni kita laporkan dan kita rekodkan. Okey, contoh bukan saya nak mengeluarkan aib para pelajar ni, tidak, tapi ini sebagai contoh. Okey, nama, lepas tu nombor telefon, nombor maklumat pelajar berkenaan apa kesalahan dia, menyimpan rokok, catatan pada buku. Okey, kita akan rujuk siapa warden bertugas, berapa demerit dia, berapa denda yang kita kenakan. Okey, kebanyakannya kes rokok lah, kes rokok. Lepas tu jadual 1 kita akan merujuk pada buku panduan asrama, jadual 1 kategori C perkara 18. Okay? Memang kita rekod semua. Lepas tu scan dan pelaporannya sehinggalah ke peringkat atasan. Okay? So that's why kita ialah para pelajar semua, kita faham juga ada yang tak tahan merokok apa semua kan. Okay? Tapi peraturan tetap peraturan juga. Pandai-pandai jaga diri, jika kedapatan tindakan tetap diambil. Right? Okey, para pelajar, jika tak ada apa-apa persoalan, Cik Mulia, ada apa-apa nak ditambah Cik Mulia? Cip, halo Cip. Hello. Saya baru buka mic. Setakat ni tak adalah. Setakat ni semua jelas. Saya harap para pelajar bolehlah ikut apa yang Sir Michael dah terangkan tadi. Ni contoh para perokok ni lah. Kalau boleh putung-putung rokok tu janganlah bertaburan menunjukkan yang kita ni merokok. Pandai-pandai lah. Kita pun faham, kita semuanya bukan budak-budak, dah dewasa. Okey, seperti yang diberitahu Sir Michael tadi lah. Okey, kita jaga kita. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Sir Michael. Okey, teruskan. Okey, thank you Cip Mulia. Sir Mulia. Jadi para pelajar, saya rasa jika tiada apa-apa persoalan, ataupun para pelajar kemudian ada soalan belum terfikir lagi, boleh usulkan, tiada masalah, terus bertanya. So that's why kita penyampaian maklumat kita ni tadi bertujuannya adalah bagi melancarkan proses pendaftaran kita pada 18 Oktober nanti. Okay, agar para pelajar tidak tertinggal info, tidak tertinggal barang apa semua, agar semua dah ready. Okay. Jika tak ada apa-apa, saya tutup sesi kita. Terima kasih atas perhatian semua pelajar. Okay. Sebelum semua keluar, say hi dulu. Hi semua. Okay, goodbye, good night. Nak dengar suara para pelajar. Kasih buka gambar dululah, lama tak tengok muka. Cuba buka kamera. Cuba buka kamera dulu. Ya, buka kamera dulu. Kita nak tengok gambar semua. Harap informasi disampaikan jelas. Kamera rosak. Saya nak tengok muka tadi. Masalah lain. Manual. Okey, faham. Tak apalah, ialah malu-malu. Okey, Nandang awak, terima kasih semua. So goodbye everyone. Okay, Cip, thank you Cip. Okay. Right. Selamat malam. Selamat malam semua. Thank you, sir. Ya. Selamat malam, sir. Selamat malam semua. Thank you, sir. Alright. Okay, thank you, sir. Alright, thank you. Thank you, sir. Alright.